Ada sebahagian orang Islam dia kata hudud ni tak sesuai lagi untuk dilaksanakan. Tuan-tuan sekalian, apa alasan untuk kita kata hudud tak sesuai? Apa dia yang tuan-tuan biasa dengar, apa dia yang paling logik lah, paling logik hudud tak sesuai? Apa dia? Orang tak faham. Okey, orang tak faham. Tuan-tuan faham pasal section 39B Akta Dadah Berbahaya? Faham? Apa dia mala fide, bona fide? Tuan-tuan faham? Strict liability, exclusive possession. Tuan-tuan faham? Cannabis berapa gram mesti ada untuk dikenakan gantung sampai mati, mandatory di bawah section 39B ataupun 39A Akta Dadah Berbahaya. Faham? Saya sebut yang tu pun tuan-tuan nganga dah. Yang tu pun tuan-tuan dah nganga dah. Tapi kenapa undang-undang dadah kita kuat-kuasakan tanpa dipahami oleh orang Taman Seri Kota? Tu belum lagi pergi Taiping, belum pergi Ipoh lagi. Lebih ramai orang tak faham. Tapi kita kuat-kuasakan undang-undang dadah, betul tak? Firearms Act. Faham? Firearms Act, faham? Faham? Oh, macam faham? Oh, bagus. Ada. Ayat kau faham tadi. Akta senjata api. Tuan-tuan miliki senjata api, dia ada beberapa jenis kategori. Hak paling serius, ada senjata api tanpa lesen, paling serius boleh kena gantung sampai mati mandatori tanpa guna senjata api sekalipun. Tak guna senjata api, tapi kita ada senjata api tanpa lesen, boleh dikenakan gantung sampai mati mandatori. Berapa ramai orang di Taiping tahu? Kenapa kita boleh laksanakan Firearms Act sedangkan berapa ramai orang tak tahu? Tuan-tuan bawa dadah dalam beg, bukan hak kita pun, hak orang. Kita tak tahu apa-apa, no knowledge, without any knowledge, kita tak tahu apa-apa pun kita bawa. Tiba-tiba kena tangkap. Polis ambil tengok cannabis. Kita cannabis pun tak tahu apa benda. Nah, kita ingat ke bedak, ingat ke tepung, rupa-rupa cannabis, ganja. Berapa gram? Minimum 200 gram, minimum 200 gram, gantung sampai mati mandatori. Kenapa dilaksanakan? Sedangkan berapa ramai orang kat Ipoh, orang dekat Kuala Lumpur, di Johor tak tahu apa-apa pun. Jadi yang tu orang kata mengarut. Faham ni, kena bagi faham dulu. Jawapan saya mengarut. Sebab berapa banyak orang tak tahu apa-apa pun. Undang-undang rogol. Tuan-tuan tahu rogol? Tuan-tuan pun tak tahu. Lawyer macam saya sahaja yang tahu. Siapa yang jadi lawyer yang biasa mengendalikan kes rogol, dia tahu. Lawyer yang duk buat sign SMP beli rumah tak tahu. Undang-undang rogol, orang kita tak tahu. Nak bukti rogol macam mana? Kau tahu? Nak bukti rogol macam mana? Orang perempuan dekat Taman Seri Kota tak tahu. Tapi kenapa undang-undang rogol dilaksanakan dalam negara kita? Nak bukti rogol antaranya mesti ada penetration, kemasukan. Orang Arab kata dukhul, mesti ada dukhul, kemasukan, penetration. Nak bukti penetration, saya lawyer, sebagai lawyer saya akan tanya kepada pakar perbidanan dan sakit puan yang kita panggil ONG tu. ONG tu bukan oil and gas. ONG satu lagi. Ni kadang-kadang orang Petronas ada ni dia ingat oil and gas. Bukan oil and gas. Obstetric and gynecologist. Baik, jam tu, kalau tuan-tuan tengok jam, bulat kan? Saya sebagai lawyer saya akan tanya doktor pakar. Ada penetration atau tidak? Kalau doktor kata tidak ada penetration, buang kes. Kalau doktor kata ada penetration, kemasukan, saya akan tanya, wear and tear macam mana? Wear and tear dah. Tear macam mana? Koyak macam mana? Dia akan beritahu. Koyak pukul 1 ada, pukul 9 ada, pukul 5 ada, pukul 6 ada. Koyakkan tu dia menghala kita ikut jam. Tuan-tuan faham ke? Saya cakap yang tu pun tak faham dah. Itu undang-undang dalam negara kita, section 376, 375 kanun keseksaan. Dilaksanakan dalam negara kita tanpa orang kita faham. Banyak lagi saya boleh bagi contoh kat tuan-tuan. Inggris datang negara kita, dia merdekakan negara kita tahun 1957. Dia bagi kepada kita undang-undang yang tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan pun tak faham. Dia bagi, dia tinggal gitu je. Bila hudud, kena bagi faham dulu. Yang undang-undang orang putih, satu benda pun kita tak faham, kita diwajibkan terima.
Ini adalah satu benda yang paling mengarut yang dilakukan oleh manusia, yang nama dia syaitan. Manusia syaitan. Nama je Islam tapi manusia syaitan. Baik. Boleh? Satu lagi. Ni cerita ni kena tambah 1 jam lagi je. Apa benda yang zalim hudud ni? Apa benda yang zalim? Boleh kita tahu apa benda yang zalim? Boleh? Potong tangan. Haji kata potong tangan yang zalim kan? Orang duk cakap kan? Orang duk kata potong tangan ni zalim. Nak tanya tuan-tuan, potong tangan dengan gantung sampai mati, mana lebih zalim? Potong tangan, tahu potong? Tahu? Potong tangan dengan gantung sampai mati. Sampai mati ni, gantung. Gantung ni, cerita dia zaman dulu, kadang-kadang tali panjang sangat. Bila tali panjang sangat, leher putus. Dia jatuh laju, putus. Jadi mayat tu bercerai dengan kepala. Kadang-kadang tali pendek sangat. Bila tali pendek sangat, menyebabkan orang tu ambil masa 45 minit, sejam baru mati. Macam tu. Sampai lidah terkeluar, mata terbeliak. Sebab tu banduan yang hukum gantung sampai mati, teruk mayat dia. Zaman sekarang dah canggih dah, kita calculate, kita kira berat dia berapa, katalah 80 kg. Apa ni makcik, berat berapa? 40. 40 kg 40 kg, kira tali panjang mana supaya bila jatuh tu tepat. Dia patah tengkuk tu, mati on the spot tanpa menyeksa banduan. Zaman sekarang. Jadi zaman sekarang tak ada dah. Keluar lidah, tak ada dah zaman sekarang. Ataupun putus leher, tak ada dah. Dia patah tengkuk, mati on the spot. Baik, antara potong tangan, curi ni dengan gantung sampai mati, mana lebih dahsyat? Ke ada orang tamu di kota kata potong tangan lebih teruk? Tak. Tengok orang kecil mana, nak mati ke nak kat kaki? Tanya. Orang kecil mana? Hang nak mati, pakcik nak mati ke nak potong kaki? Semua kata nak potong kaki belakang. Betul tak? Semua kata potong kaki. Tak apa, rela potong kaki. Maknanya potong tangan lebih baik daripada gantung sampai mati. Dalam negara kita, tuan-tuan sekalian, dadah 39B gantung sampai mati, Firearms Act gantung sampai mati, rompakan bersenjata gantung sampai mati. Kenapa tak kata yang tu sebagai zalim? Kenapa kamu kata potong tangan sebagai zalim? Jawapan dia kerana kamu syaitan. Kamu syaitan. Kamu kata kepada undang-undang Islam zalim. Kamu tak berani kata undang-undang Inggeris sebagai zalim. Kamu syaitan. Jahatnya manusia. Dia sampai buta, tuan-tuan. Ini Quran, tuan-tuan. Boleh kamu kata zalim kepada Quran? Apa lagi? Banyak lah, tuan-tuan. Ada sejam. Tak cukup. Apa lagi? Ni orang kata sekarang ni sebab kita ni ikut Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kalau kemarau, dia kata kan, kemarau kita tak boleh potong tangan orang. Dia kata negara kita ni ramai lagi orang miskin, dia kata kita tak boleh buat hudud. Soalan sekarang ni, pencuri tu miskin ke kaya? Soalan sekarang ni, yang mencuri tu orang bukan miskin, orang kaya. Yang kita nak potong tangan ni hak mencuri tu. Yang duk kat baling, duk dekat gerik, hak duk dekat Pengalang Ulu tu, hak miskin. Yang tu tidak mencuri, yang mencurinya orang kaya. Jadi kita kerat tangan orang mencuri. Kalau si pencuri tu miskin, barulah kita maafkan dia sebab dia miskin. Undang-undang Islam kata, kalaulah orang tu dia mencuri sebab dia miskin, bila dia curi barang orang tu, mangsa tadi Umar Al-Khattab ganti barang yang dicuri 2 kali ganda. 2 kali ganda, tuan-tuan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Madkhal li Dirasat Syari'ah Al-Islamiyah, dia kata bahawa Umar Khattab ganti 2 kali ganda. Kita sekarang ganti tak? Tuan-tuan kena curi. Siapa curi? Taib Pik. Taib Pik tahu Taib Pik? Yang di sisa dadah tu, dia pecah masuk rumah kita, dia curi habis gelang-gelang apa semua kan. Dia ambil duit-duit. Duit pula bukan simpan elok, dia buh dalam bawah tilam lah, bawah bantal lah, dalam sarung bantal. Macam mak mertua saya, ni video ada pula. Macam mak mertua saya, tuan-tuan, dia simpan duit dalam buku, dalam kitab-kitab. Saya pula jenis rajin baca kitab.
Sampai rumah mak mertua tak ada kerja, buka kitab, belak-belak jumpa duit RM50. Oh, rezeki from Allah. Pasal aku rajin baca kitab ni, pahala daripada Allah Ta'ala, dapat sekeping. Buka kitab pula, jumpa pula 100. Allah, amin, alhamdulillah. Banyak saya dapat duit, tuan-tuan. Beritahu kat isteri, apa banyak duit dalam kitab ni, abang jumpa dapat banyak duit. Rupa-rupanya duit mak mertua saya. Dia simpan sikit-sikit. Ada selai dalam buku ni, ada selai buku tu. Sampai dia pun dah tak ingat dah buku mana dia pergi letak. Lah kali anak menantu dia hak baik ni dah jumpa. Nasib baik saya ni baik. Kasi ni jenis type P juga. Syok. Kan? Jadi, tuan-tuan sekalian, bila berlaku kecurian ni, ganti 2 kali ganda. Kita di Malaysia sekarang ni, kalau berlaku kecurian, tuan-tuan pergi report polis, dapat tak duit tu balik? Tak dapat. Tak dapat. Kerajaan takkan ganti duit tuan-tuan. Kerajaan takkan ganti duit tuan-tuan. Undang-undang Islam kata kerajaan akan ganti duit tuan-tuan. Hak mana baik? Tuan-tuan tanya orang Cina, orang India, dia nak hak mana? Undang-undang Malaysia sekarang ke undang-undang Islam? Kalau kita bagi tahu yang ni kepada mereka, keindahan undang-undang Islam, Cina dengan India pun nak undang-undang Islam. Siapa tak mau dapat ganti balik, betul tak? Ganti balik 2 kali ganda. 2 kali ganda. Kerajaan akan ganti balik. Sama juga muslimin muslimat sekalian, kes kemalangan jalan raya. Mak dengan ayah, anak dia mati. Anak dia umur katalah 22 tahun, 21 tahun. Budak tahun 3, tahun 2 kan, lebih kurang kan. Apa yang mak dengan ayah akan dapat? Mak dengan ayah akan dapat apa? Bila anak mati accident, mati on the spot, apa yang mak ayah akan dapat? Dapat mayat. Selain daripada mayat, dia dapat duit, dia panggil bereavement. Bereavement ni maknanya duit kedukecitaan, duit kesedihan. Berapa? Undang-undang Malaysia kata 10,000. Siapa yang ajar 10,000 ni? Undang-undang England, Civil Law Act 1956 mengatakan bahawa Malaysia ikut England. Apa yang England buat, Malaysia ikut. England kata siapa yang mati macam tu dapat 10,000. Selain daripada tu tak dapat apa-apa. 10,000 je. Undang-undang Islam kata apa? Undang-undang Islam, kalau mati anak accident, orang langgar mati on the spot, dapat apa? 100 ekor unta. 100 ekor unta kadar sekarang dia boleh jadi RM400,000 hingga RM500,000. Tuan-tuan nak mana? Nak RM400,000 atau RM10,000? Saya student saya yang Cina, yang India pun terkejut. Dia kata macam ni ke undang-undang Islam? Saya kata yes, macam ni undang-undang Islam. Dia kata kalau macam tu, kami pun nak undang-undang Islam. Siapa nak 10,000? Daripada 10,000 baik 400,000, betul tak? Kes mak ayah mati on the spot, tinggal anak 4 orang. Apa yang anak 4 orang akan dapat? Anak 4 orang akan dapat apa? Tuan-tuan baca dalam surat khabar tu, yang mak dengan ayah kerja kilang, naik motor, tiba-tiba lori geser dia jatuh bawah lori, kena gilis kan. Na'udzubillah. Dalam surat khabar, mati on the spot, mak dengan ayah sekali, tinggal anak 4 orang kecil-kecil. Anak 4 orang akan dapat apa tuan-tuan? Anak 4 orang ni bereavement pun tak dapat. Duit kedukecitaan pun tak dapat. Tak layak untuk bersedih. Ikut undang-undang England yang Malaysia ikut. Mereka hanya layak dapat apa? Mereka hanya layak dapat duit pengkebumian sahaja. Duit kebumi kat Taiping berapa sekarang kos? 1,000 lebih. 1,000 lebih. Dekat mahkamah, biasa mahkamah bagi 2,500 hingga 5,000 ringgit untuk kos pengkebumian. Adil tak tuan-tuan? Duit untuk duka cita pun tak dapat. Siapa yang komen ni tuan-tuan? Lawyer India beragama Kristian. Dia tulis dalam website Bar Council, Majlis Peguam. Dia tak puas hati kenapa Malaysia nak ikut England dalam perkara macam ni. Sedangkan undang-undang Islam kata kalau kematian macam tu dia akan dapat 400 hingga 500,000 ringgit. Tuan-tuan, antara 2,000 ringgit dengan 400,000 ringgit, tuan-tuan agak Hindu yang ada potu dengan nanda kat sini, dia nak mana? Dia nak mana? Bila saya cakap macam ni dalam satu lecture, tuan-tuan sekalian, student saya yang Hindu ada 5 orang ke 6 orang datang, habis lecture dia jumpa saya, dia kata, "Sir, why don't you spend 5 minutes every time you have our lecture to speak about hudud?" Dia kata.
Hindu pun nak tahu tentang hudud bila dia tahu bahawa itu sebenarnya hudud. Tapi orang kita dia telah menjadi syaitan dengan cerita hudud ni nampak jahat, nampak buruk, nampak kejam, nampak zalim, nampak sadis, nampak barbarik, nampak tidak bertamadun, nampak outdated.